Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan melihat buku lagi. Hari ini latihan kita ialah membina 5 ayat berdasarkan gambar. Jadi anda boleh rujuk buku teks anda muka surat 45, buku teks muka surat 45, aktiviti pemulihan. Aktiviti pemulihan tersebut untuk penggayaan kita akan siapkan kemudian ya. Kita mulakan dengan aktiviti pemulihan iaitu membina 5 ayat berdasarkan satu gambar. Baik, mari kita lihat gambar yang berikut. Yang pertama kita lihat dekat sini. Okey, bina 5 ayat berdasarkan gambar dengan menggunakan kata hubung yang diberikan. Maksudnya 5 ayat ni kita bina 1, 2, 3, 4, 5 mesti menggunakan kata hubung. Masih ingat kata hubung? Sambil, manakala, setelah, lalu, dan. Mari kita lihat. Sambil seipian, maksudnya satu orang buat 2 kerja pada waktu yang sama. Sambil 是说一个人做2样事情，在同一个时间做2样事情。Manakala pula dia mesti 2 ataupun 3 orang, 2个到3个，意思说超过1个。pada masa yang sama juga 在同一个时间呢，各自做各自的事情， masing-masing buat tugasan sendiri. Itu kita guna manakala. Kemudian setelah 是之后, dia sama dengan selepas, 之后过后的意思。lalu 是然后, dia buat habis satu benda, kemudian dia teruskan dengan yang satu lagi, itu kita kata lalu. Kemudian ada satu lagi dan sekarang ni de isi. Baik, mari kita mulakan dengan yang pertama. Kita lihat dekat sini tajuknya kempen kita semula. Maksudnya selain daripada membina 5 ayat menggunakan kata hubung, kita juga pastikan bahawa ayat itu berkaitan dengan kempen kita semula. Kemudian dilaksanakan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SCTC Baling. Maksudnya ini aktiviti ini berlaku di sekolah, di kawasan sekolah ya. Okay. Setelah kita memahami arahan dan kita telah baca soalan, sekarang kita mesti bulatkan. Okay. Untuk membina ayat, kita bulatkan gambar-gambar yang berkaitan. Baik, saya bulatkan gambar yang pertama. Jadi aktiviti ini ialah memunggah barang. Memunggah kata dasar punggah. Memunggah pandongsi. Dari atas punggah ke bawah, bawah punggah ke atas ya. Yang kedua, kita boleh lihat dekat sini, yang ni dia kumpulkan. 他先收集先 kumpul. Jadi ini mengumpul 用过穿过的衣服, kita katakan pakaian terpakai. Pakaian terpakai. 你可以讲旧衣服也没有错. Pakaian lama pun boleh. Tapi biasanya kita kata baju tu kita nak guna untuk kita semula. Kita kata pakaian terpakai ya, 他收集所以 mengumpulkan pakaian terpakai. Baik, kita lihat seterusnya. Ini mudah sahaja. Jadi memasukkan botol plastik. Jadi kita boleh katakan 2 orang murid ni, dia ini kita bagi nama nanti dan yang ini. 你取名字的时候这个给一个，然后 dan 是和的意思，再加这个。Okey, apa yang mereka buat? Memasukkan 2个 K, memasukkan botol plastik. Okey, memasukkan botol plastik. 接下来 Okey, ini kita panggil mengangkat surat khabar. MENGANGKAT, mengangkat. Kata dasar angkat. Mengangkat. Tengok ejaan dia ya. Surat khabar 2 perkataan. Tulis jarak, pisahkan. 分开写 surat khabar. Okey, mengangkat surat khabar. Seterusnya, mencatat atau merekod. Mencatat 我们很常写的，记录一些东西，做笔记。Jadi kita belajar satu perkataan baru lagi iaitu merekod. 也是一样的 mencatat atau merekod. 接下来
Ini 折衣服，怎样讲？折衣服是 melipat pakaian terpakai. 如果晒衣服是 menyidai ya. NYIDAI menyidai. Ini dia 折衣服，折衣服是 melipat. Baik, seterusnya kita lihat dekat sini. Yang ni, 这个有两种方法，其实也没有错，tidak salah. Kenapa? Yang pertama kita lihat dekat sini. Kalau anda, ni kan 这个箭头, lihat anak panah ni. Kalau dia ke depan, 他把这个车 ini kita panggil kereta sorong kan, 推去前面, pergi ke arah depan. Ke arah depan, kita kata menolak, 推 推去前面, menolak kereta sorong. 不过有些时候有人他这样子拿着这个 kereta sorong ni dia ambil, tapi dia lebih suka menggunakan cara berundur ke belakang, 退后的,他往后退. Itu kita kata menarik. Menarik, 拉去后面, menarik kereta sorong. 所以 menolak kereta sorong, menarik kereta sorong 没有错，只是要看你的意思而已。如果看这个图片tak macam tak logik dia menarik ke belakang, sebab menarik kereta sorong ke belakang, belakang ni orang punggah barang ke dalam lori. Ini tempat dia kumpul. Jadi kita tulis ke depan, menolak. 推去前面是 menolak kereta sorong ya. Anda boleh hentikan video untuk menyalin nota ataupun kosa kata. Sebelum kita mulakan membina ayat, kita lihat dekat sini. Dan sepian ini kita panggil dia guni. Kalau anda tak pasti ejaan bag, anda boleh tulis ni guni. Ataupun anda pasti ejaan BM untuk bag ialah BEG. Kalau BAG itu English ya, bag plastik. Tengok ejaan plastik. Ataupun anda boleh tulis sampah plastik, sampah yang berwarna kelabu, 灰色的 kelabu. Kita teruskan dengan ayat yang pertama, kita akan menulis menggunakan manakala. 所以这一个 kita ambil yang ni, Islah mengangkat surat khabar lama. 他拿起来旧报纸。manakala, 你看一个两个，两个人在同一个时间做不一样的活动. 这个 ini satu, ini satu. Jadi ada dua orang buat dua kerja yang berbeza. 两个是不一样的活动，可是时间是一样的，masa dia sama. Jadi kita tulis Islah, ini Islah mengangkat surat khabar lama manakala Damrong menolak kereta sorong yang berisi tin-tin kecil. 你也可以讲 botol-botol plastik, 没有问题哈。Baik, yang kedua kita ada dan. Jadi ada bagi nama dekat situ Jiang Hui dan Raksun. 如果两个人一起分工合作完成一件事情，我们可以让我们的句子写得更完美。我们加 kita tambah bekerja sama, tapi pastikan ejaan betul ya. Beker, 没有 r 这边这边的 r. Bekerja sama memasukkan botol plastik ke dalam guni. 刚才我讲，你可以讲 bekerja sama memasukkan botol plastik ke dalam beg plastik. Bekerja sama memasukkan botol plastik ke dalam plastik sampah yang berwarna kelabu pun boleh ya. Baik, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kita lihat yang ni. Kalau kita ambil yang baju ni, kita ambil terus yang ni, partner dia. Yang ini juga. Ya, maksudnya samalah. Ini kita ambil dan juga yang ni. Sebab tugasan mereka sama. Berkaitan dengan baju ya, berkaitan dengan baju yang ataupun kita tulis pakaian terpakai. Kita pilih menggunakan pakaian kerana mungkin dalam ni kita ada seluar, ada stokin, ada kain, ada baju, 所以全部 semua tu kita gabungkan menjadi pakaian, 穿过了的 pakaian terpakai. Baik. Kita boleh tulis Xiu Ming melipat pakaian. Xiu Ming 折衣服 terpakai. Mana terpakai ada R. Manakala Izuni mengumpul pakaian terpakai, kumpul, lalu memasukkannya ke dalam kotak 放进盒子里面。或者你写比较好的句子 Izuni mengumpul, 这个 Izuni mengumpul pakaian terpakai.
yang dilipat oleh Xiu Ming. Xiu Ming 折的衣服 lalu memasukkannya ke dalam kotak. 所以两者都可以写 Okay, seterusnya yang keempat, kita ada perkataan sambil. So, Cikgu Haris merekod sesuatu, 他记录一些东西。或者你不要写 merekod, kamu tulislah mencatat maklumat, 写一些的东西，资料mencatat maklumat pada borang 这边 sambil 一边 mengawasi 观察 aktiviti murid 观察学生的活动。Okay? Dan yang terakhir, setelah, so kita boleh kata ni pekerja ataupun kita boleh beri nama Encik apa, Encik Hasan, Encik Wong, Encik Ling. Anda boleh ubahkan ataupun anda guna pekerja itu, saya 做工人 memunggah kotak-kotak 搬这些盒子 berisi barang untuk digitar semula. 装这能够环保的东西 ke dalam lori setelah tiba di sekolah. 如果你还记得怎样造一个很好的句子，就是 kamu boleh mulakan ayat yang bagus, kamu boleh mulakan dengan siapa. Siapa 是谁 pekerja itu, 做什么 buat apa, memunggah kotak-kotak. 怎样的 kotak-kotak, 什么 kotak-kotak, 什么盒子 berisi barang. 那个盒子装着东西，怎样的东西呢 untuk digitar semula, 就是要环保的东西。拿去哪里 kemana, 去哪儿 ke dalam lori. Setelah tiba di sekolah ya. Itu tadi 5 ayat. Jadi buatlah ulang kaji buku teks muka surat 45, pemulihan dan siapkan tugasan anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Oi. 你谁的？